Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Akak di dalam segmen Seram Santai. Okey, pada episod kali ni Akak akan menceritakan cerita ni berbeza dengan konten-konten Akak yang lepas, di mana pada episod kali ni dan mungkin episod seterusnya Akak akan bercerita tentang kisah-kisah seram ni dengan berpandukan teks di hadapan Akak. Tak sama macam video-video Akak sebelum ni, di mana video Akak sebelum ni Akak bercerita tanpa menggunakan teks. Semoga video Akak selepas ni dan pada episod kali ni dan seterusnya akan terus berkembang dan korang pun semakin suka dengan apa yang Akak cuba sampaikan. Sebab konten yang selepas ni Akak akan buat melalui petikan-petikan yang Akak ambil daripada blog-blog, memang daripada cerita seram. Pada episod kali ni Akak ambil kisah ni daripada salah satu blog, iaitu nama blog ni Anti Seram. Okey, di mana kisah ni berkisarkan tentang salah satu asrama yang terletak di Pantai Timur, di mana kisah ni menceritakan pelajar ni menerima gangguan daripada salah satu makhluk masa kawan-kawan dia tengah tidur. Nak dijadikan cerita, hari tu saya mula kenal Julia. Kami mula rapat sebab masing-masing takut nak pergi ke tandas malam-malam. Kami saling menemani bila nak terkencing malam-malam. Pada mulanya kami berdua memang tak percaya cerita hantu senior, sebab sebelum saya mendaftarkan diri di asrama ni, abang saya dah bagi tahu awal-awal supaya jangan dengar cerita-cerita hantu ni. Nak dijadikan cerita, adalah satu hari ni saya memang tak boleh nak lelapkan mata. Katil Julia ni sebelah saya je. Saya nampak Julia ni dah tidur dengan nyenyak. Yang lain pun dah tidur juga. Tapi tengok jam dah pukul 2 pagi. Saya cuba nak lelapkan mata tapi tak boleh. Sedang saya mengguling ke kiri dan ke kanan cuba nak lelapkan mata, saya terdengar macam ada seorang yang cuba buka tingkap bilik saya. Tingkap tu betul-betul depan katil saya. Saya boleh nampak tingkap tu sebab semua katil dah disusun menghadap ke tingkap tersebut. Katil saya tu memang katil yang keempat dari dinding. Saya tak fikir apa-apa lagi masa tu sehinggalah saya terdengar suara 1, 2, 3. Lepas tu saya dengar suara tu lagi. Saya terus teringat dengan cerita senior pada mula-mula saya mendaftar ke asrama ni. Saya mula meremang satu badan. Saya dengar lagi. 1 dah tidur. 2 dah tidur. 3 pun dah tidur. 4 tak tidur lagi. Saya makin takut sebab tak sedar hati memang saya katil keempat dari dinding. Macam mana yang dikira daripada suara yang saya dengar. Saya cuba baca semua surah-surah yang saya hafal dalam keadaan sebutan yang berterabur. Benda tu mengira lagi. 1 dah tidur. 2 dah tidur. 3 pun dah tidur. 4 tak tidur lagi. Tanya benda tu. Badan saya memang dah menggigil pada masa tu. Saya cuba panggil Julia dalam suara yang terketar-ketar. Julia. 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 Tapi
Apa yang membuatkan saya semakin menggigil dan menangis bila saya dengar benda tu cakap lagi, Julia dah tidur. Dan serta disertakan dengan ketawa yang sangat kuat mengilai, saya terus menjerit, "Pergi!" Banyak kali juga saya menjerit sampai semua pelajar dalam bilik saya terbangun. Saya langsung tak berani nak pandang ke benda tu. Okey, itulah cerita yang disampaikan oleh pelajar tersebut. Tapi kisah ni ada yang menceritakan lebih kurang sama dengan ada satu cerita ni di mana asrama ni selalu mendapat gangguan pelik daripada salah seorang nenek tua ataupun nenek kebayan yang duduk dekat atas loker sambil menggoyangkan kakinya, dan bila mana ada pelajar yang tak tidur lagi dalam bilik tu, dia akan mengira sampailah katil yang tak tidur tu, dia akan cakap tak tidur lagi. Jadi tak tahu mana satu cerita ni yang versi mana yang betul, sebab akak pun menyampaikan melalui blog-blog yang akak telah baca daripada kisah-kisah seram. Okay, itu untuk kisah yang pertama. Kisah yang kedua ni pula diceritakan oleh Sarah ataupun bukan nama sebenar dia. Kisah dia ni di mana dia menerima gangguan daripada seorang nenek tua di hentian bas kilang tempat dia bekerja. Di mana pada masa tu abang dia lewat ambil dia untuk balik ke rumah, dan sebelum van pekerja tu datang, dia ada 4 orang tunggu dekat stesen bas tu. Tapi bila dah van pekerja tu datang, so tinggal dia seorang dekat stesen bas tu tunggu abang dia ambil, dan di situlah kejadian itu bermula. Setelah beberapa minit van yang dinantikan telah tiba, rakan-rakan aku menaiki van tu untuk pulang, manakala aku masih keseorangan untuk tunggu abang aku jemput. Ketika tu aku keseorangan menunggu abang aku. Aku ternampak seorang nenek tua sedang berjalan datang ke arah hentian bas yang sedang aku duduk tu. Nenek tu sedang datang dan berkata, "Cu, boleh nenek duduk sebelah Cu?" Aku pun cakap, "Duduklah Nek, saya pun seorang-seorang je ni." "Nenek daripada mana?" tanya aku. "Saya tak pernah nampak nenek pun sebelum ni." "Nenek duduk dekat depan-depan ni je," jawab nenek tersebut. Berapa minit kemudian, suasana menjadi sunyi dan terdengar nenek ni menyanyi, "Buai laju-laju sampai pokok sena, siapa sebelah cucu seorang wanita tua." Aku pun berasa heran, kenapa nenek ni? Lepas tu siap dengan menyanyi lagi dengan nada dan susunan yang diubah pula tu. So ketakutan aku ni semakin menghampiri anak tekak, sebab tak boleh nak kata apa-apa dah. Sekali lagi nenek tu menyanyi, "Buai laju-laju sampai pokok sena, siapa sebelah cucu seorang wanita tua." Aku pun terus memanggil, "Nek, Nek, Nek." Nenek tadi berubah muka dari biasa ke muka yang menggerunkan, sangat buruk muka dia, menggerutu. Aku pun menjerit dan berlari. Tiba-tiba abang aku pun sampai, dan aku terus meluru masuk ke dalam kereta dan menceritakan semuanya kepada abang aku. Apalagi masa tu abang aku terus memecut laju kenderaan dan berlalu pergi dari tempat tersebut. Setelah benda tu berlaku ke atas aku pun terus berhenti kerja dan aku mendapat pekerjaan lain di bandar. Itulah kisah aku dengan seorang nenek tua yang aku tak kenali. Memang agak seram juga kisah yang kedua ni, di mana yalah kita tak kenal, tiba-tiba ada seorang nenek datang dengan kita dan kita pun ingat dia ni macam manusia biasa juga, sembang. Tapi tiba-tiba nenek tu nyanyi kat sebelah kau. Tiba-tiba dia ubah tajuk lagu yang memang biasa kau dengar lagu tu. Dia nyanyi
dia boleh cakap pula sahabat 11 cucu seorang wanita tua. Memang kau rasa time tu memang seram lah dengan keadaan yang sunyi, tak ada siapa kat situ. Tiba-tiba kau berpaling kat dia, berubah muka jadi buruk macam tu, menggerutu. Memang takut jugalah. Akak ada salah satu kisah jugalah. Tapi ni bukan nenek tua, akak tak tahu makhluk tu apa. Time tu akak tengah buat part time dekat salah satu kilang dekat Shah Alam, di mana pada masa tu dah waktu maghrib. So akak ni memang ada rapat dalam 2-3 orang kawan lah dekat kilang tu. Dia pun part time sama juga dengan akak. Di mana pada masa tu akak dengan kawan akak yang seorang ni nak ke toilet. Kat toilet tu dengar macam ramai orang kat toilet tu. So kata kawan ni, tak apalah, ramai juga yang kat toilet tu, bolehlah kita masuk. So kami dua ni masuk lah kat toilet tu. Masuk je sunyi, tiba-tiba sunyi, macam tak ada orang. Dan kami dengar daripada luar memang macam ramai orang kat toilet tu. So bila kami masuk tu, tak apalah, buat macam biasa kan. Kawan seorang ni dia duduk dekat luar tunggu sebab nak pergi surau kan. Bila kami dah time tu akak masuk dekat bilik toilet yang first, kawan ni dia saja ambil yang kat tengah-tengah. So bila akak dah selesai buang hajat apa semua, kawan yang seorang ni tak keluar lagi. So akak cakap, dia aku tunggu kau dekat luar tau. Lepas tu dia jawab, kau tunggulah aku depan sinki tu apa. Okey lah, akak tunggu jugalah dia dekat depan sinki ni, basuh tangan time tu. Lepas tu tiba-tiba, aku dah sudah dah, dia cakap aku dah sudah dah. Cepatnya cakap macam tu, baru je kau cakap tunggu aku. So aku dah sudah dah. Bila dah cakap macam tu, akak cakap okey lah, kita keluar lah sebab nak solat juga ni. Bila nak keluar tu, tiba-tiba kawan akak yang dia ni, yang duduk dekat toilet tengah ni, dia kata, dia panggil lah nama akak. Lepas tu akak cakap bukan dia. Lepas tu akak rasa macam pelik, bukan dia cakap dah sudah ke? Siapa yang kak? Bila akak cakap siapa yang kak, lepas tu suara tu tiba-tiba cakap, dah tahu ke? Dia cakap macam tu kat akak belakang. So akak pun pelik lah, apa yang dah tahu. Bila akak berpaling, memang tak ada siapa kat belakang akak. Lepas tu tiba-tiba akak dengar suara mengilai, suara perempuan mengilai. Lepas tu akak jerit, dia cepat keluar, cepat keluar. Time tu, lepas tu dia cakap, kau dah kenapa? Aku masih membuang ni. Lepas tu akak pelik lah, cepat-cepat keluar, cepat-cepat keluar. Bila dah akak arahkan dia keluar daripada toilet tu, dia pun, yelah mungkin dia dah basuh apa semua, dia pun keluar cepat-cepat. Keluar je daripada tandas tu, kawan akak yang dia ni cakap, kau kenapa aku tak habis lagi lah, kau tu aku cepat-cepat. Nantilah aku cerita kau kat surau. Bila akak cerita benda tu kat surau, lepas daripada tu, kawan akak yang dia ni, memang dia tak pernah buang hajat dah lepas tu. Memang kalau nak pergi toilet tu pun sekadar nak buang air kecil ataupun basuh tangan macam tu je lah. Kalau nak buang hajat yang lama tu memang tak pernah dah. So, lepas akak ceritakan benda tu lah, takut terjadi pada dia pula kan. Itulah salah satu cerita seram yang pernah akak alami. So akak tak tahu benda tu siapa dan bagaimana rupanya. Sebab memang hanya dengar sahutan suara sahaja. Dia hanya cakap, dah tahu ke? Tu je dia cakap kat belakang akak. Sebab akak pun masa tu akak terasa pelik kan, siapa yang akak dia cakap macam tu. Lepas tu automatik suara tu cakap macam tu dari belakang akak. Bila akak tengok memang tak ada siapa. Lepas tu akak dengar suara mengilai. Itulah cerita yang pernah akak alami lah daripada salah satu kilang yang ada dekat Shah Alam. So untuk episod ni tu je lah cerita yang akak dapat daripada cerita blog anti seram ni. So cerita dia memang pendek, sekerat-sekerat, agak ringkas lah dekat dalam blog tu cerita tu. Semoga untuk episod kali ni korang suka dan sampai dengan korang cerita ni, anda dapat rasakan apa yang cuba akak sampaikan. Dan jika korang suka dengan video akak untuk episod kali ni, jangan lupa like, komen dan jangan lupa share akak punya video ni dan subscribe. Semoga kita berjumpa di episod yang akan datang. Sekian saja, salam sayang daripada akak. Assalamualaikum dan bye.